Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bertemu di dalam pembacaan kitab hadis yang terkenal Sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, dan kita telah tiba pada hadis-hadis berkenaan tentang talak pada riwayat yang ke-2689. Ahlan-ahlan kepada semua yang berada di ruangan TikTok dan juga yang berada di ruangan Facebook. Terima kasih banyak Selfie Halina. Terima kasih banyak-banyak yang di TikTok Pontianak di atas gift yang diberikan. Terima kasih kepada semua. Begitu juga di ruangan Facebook Fatimah Samsuddin dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kita dah tiba pada satu hadis riwayat yang panjang yang menceritakan kepada kita kisah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi pilihan kepada isteri baginda sama ada mereka ingin untuk terus berada bersama dengan baginda di dalam perkahwinan ataupun mereka nak berpisah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu kita nak lihat sanad dia terlebih dahulu. Baca sanad dia. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau telah berkata, dakhala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu telah masuk untuk berjumpa dengan Nabi. Yasta'zinu ala Rasulillah, dan beliau telah meminta izin kepada Nabi SAW untuk masuk. Fawajadan nasa julusan bibabih, maka Abu Bakar telah mendapati ramai para sahabat sedang duduk di hadapan pintu rumah Nabi. Lam yu'zan li ahadin minhum, mereka tidak diberi izin kepada seorang pun di antara mereka untuk masuk menemui Nabi. Qala, berkata Jabir, fa'uzina li Abi Bakrin fadakhalah, maka Abu Bakar telah diizinkan oleh Nabi untuk masuk, maka dia pun masuk menemui Nabi. Summa akbala Umar, dan mereka berdua ini adalah bapa mertua Nabi. Kata Jabir, kemudian Umar bin Khattab telah datang. Fasta'zana, maka beliau juga telah meminta izin untuk menemui Nabi. Fa'uzinalah, maka beliau pun telah diberikan izin. Fawajadan Nabiyya, maka beliau telah mendapati Nabi SAW jalisan sedang duduk. Haulahu nisa'uh, dikeliling baginda, adanya isteri-isteri baginda. Wajimah, dan mereka dalam keadaan bersedih. Sakita, dalam keadaan mendiamkan diri. Qala, berkata Jabir, berkata Umar, faqala la aqulanna syai'an, pasti aku ingin mengatakan sesuatu pada kali ini. Udhikun Nabi, untuk menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita nampak ada orang bersedih, kata Imam Nawawi pada baris yang kedua daripada bawah, hadis ini mengajarkan kepada kita fihi istihbabu misli hadha wa annal insana idza ra'a sahibahu mahmuman hazinan yustahabbu lahu an yuhadditha bima yudhikah. Maka daripada sini sunnah kita nampak daripada perbuatan Umar, apabila kita nampak orang bersedih, sunnah untuk kita menggembirakan, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar berkata, aku nak menggembirakan Nabi sebab Nabi kelihatan sedih. Maka berkata Umar, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, lau ra'aita binta Kharijah, kalaulah tuan boleh melihat kepada anak perempuan Kharijah. Binta Kharijah adalah merujuk kepada isteri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Maka kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, kalaulah tuan boleh melihat
kepada isteriku, sa'alatni nafkah, kalaulah dia berani untuk meminta kepadaku ekstra perbelanjaan, penambahan perbelanjaan, fakumtu ilaiha, maka pasti aku akan bangun kepadanya, fawaja'tu unuqaha, dan akan ku pukul dan akan ku lempang lehernya, tengkuk dia. Waja'a bermaksud ad-darbu bil kaf. Maksudnya Umar bin Khattab dia bukan nak buat betul-betul, dia sekadar nak menggembirakan Nabi. Maka Umar bin Khattab kata, wahai Rasulullah, kalaulah isteriku buat macam ni padaku, nescaya nanti aku tolak leher dia, aku pukul leher dia. Dia berkata kepada Nabi. Fadhahika Rasulullah, maka Nabi SAW pun tersenyum bila mendengar kata-kata Umar. Waqala, maka baginda pun bersabda, hunna hauli, isteri-isteriku adalah di sekelilingku wahai Umar. Kama tara, sebagaimana kamu boleh melihat. Yas'alnani, beliau mereka telah meminta kepadaku an-nafaqah, penambahan pada nafkah. Nabi dah bagi nafkah, tetapi mereka minta penambahan. Dan kita pun tahu Nabi SAW bukanlah seorang yang sentiasa memiliki akan harta, memiliki akan duit. Faqama Abu Bakrin, maka bila Abu Bakar mendengar anak perempuannya Aisyah meminta penambahan nafkah, maka Abu Bakar telah pergi kepada Aisyah anak perempuannya, yaja'u unuqaha, dan pada waktu itu telah memukul tengkuk Aisyah. Begitu juga kata Jabir, faqama Umar bin Khattab pun telah bangun kepada anak perempuannya Hafsah, yaja'u unuqaha, dan telah memukul tengkuk anak perempuannya. Kilahuma yaqul, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma keduanya berkata kepada anak masing-masing, tas'alna Rasulullah, kamu berani meminta kepada Nabi SAW ma laisa indah, apa yang Nabi tak ada. Qulna, maka mereka pun berkata, wallahi demi Allah, la nas'alu Rasulullah syai'an abada, kami tidak lagi akan meminta kepada Nabi SAW sesuatu laisa indah, yang baginda tidak ada. Maka Nabi menjadi sedih sebab para isteri baginda meminta kepada baginda penambahan nafkah yang baginda tidak mampu untuk menyediakannya. Summa tazalahun nasyara, maka Nabi SAW telah memisahkan diri daripada mereka selama 1 bulan. Syahra, 1 bulan. Nabi SAW bersumpah ilah yang Nabi tidak akan menghampiri dan duduk bersama dengan mereka. Autis wa ishrin, ataupun 29 hari. Maka 29 hari juga dikira sebagai 1 bulan di dalam Islam. Summa nazalat, maka kemudian telah turunlah ayat ini di mana Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, yang mana kita dah baca semalam pada suratul Ahzab ayat yang ke-29, ayat yang ke-28 dan 29, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada baginda Nabi untuk memberi pilihan kepada isteri-isteri baginda Nabi. Nabi disuruh untuk memberi pilihan kepada isteri-isteri baginda. Kalaulah mereka nakkan kemewahan, nakkan dunia, maka Nabi akan menceraikan mereka dengan cara yang baik. Tapi kalaulah mereka nakkan Allah dan Rasul dan hari akhirat, maka mereka perlu bersabar dengan kesusahan dan pada waktu itu kesederhanaan baginda Nabi SAW. Qala, baca. Maka bila Nabi SAW perlu memberi pilihan kepada isteri baginda, maka siapakah yang mula-mula Nabi panggil untuk memberi pilihan tersebut? Fabada'a bi Aisyah, maka baginda telah mulakan dengan Aisyah. Faqala, maka baginda bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, inni uridu an a'rida alaiki amra, sesungguhnya aku ingin untuk menawarkan kepada kamu satu pilihan. Uhibbu, aku suka, alla ta'jali, bahawa kamu tidak tergopoh-gapah, fihi, dalam membuat keputusan tentangnya, hatta tastashiri abawaiki, sehingga kamu meminta pendapat kedua ibu dan ayah kamu dahulu. Qalat, maka Aisyah bertanya kepada Nabi, wa ma huwa ya Rasulullah, apakah pilihan yang Tuan maksudkan? Maka Nabi SAW telah membaca kepada Aisyah ayat 28 dan 29 daripada surah Al-Ahzab, di mana Allah suruh Nabi bagi pilihan kepada isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka berkata Aisyah, afika ya Rasulullah astashiru abawayya,
adakah berkenaan tentang kamu wahai Rasulullah, aku perlu untuk meminta pandangan ibu dan ayahku? Bal, kata Aisyah, bahkan akhtarullah wa rasulah wad darul akhirah, aku sentiasa akan memilih Allah, Rasulnya dan juga hari akhirat. Wa as'aluka, kata Aisyah, dan aku meminta kepadamu wahai Rasulullah, alla tukhbira imra'atan min nisa'ik, yang mana engkau tidak mengkhabarkan kepada mana-mana wanita isteri kamu yang lain berkenaan tentang apa yang aku telah pilih. Qala, maka baginda bersabda, la tas'aluni imra'atun minhunna, tidaklah mana-mana daripada isteriku yang lain bertanya kepadaku tentang apakah yang kamu pilih, illa akhbartuha, kecuali aku akan beritahu kepadanya, innallaha lam yab'athni, sesungguhnya Allah tidak mengutuskan aku mu'annita, sebagai seorang yang kasar, wala muta'annita, dan tidak pula seorang yang keras, walakin ba'athani mu'allima, akan tetapi Allah mengutuskan aku sebagai seorang yang mengajar dan membimbing, muyassirah, dan mempermudahkan urusan orang lain. Maka hadis ini nak menerangkan kepada kita sebab kenapa baginda Nabi SAW kecewa dengan para isteri baginda, sebab kenapa baginda Nabi SAW pada waktu itu tidak bersama dengan isteri baginda sebulan, dan kenapa baginda memberi pilihan kepada mereka seperti yang diperintahkan oleh Allah. Riwayat yang berikut ni pun adalah lebih kurang sama. Sebenarnya bukanlah sekadar mereka meminta penambahan nafkah. Dalam hadis yang bakal kita baca kejap lagi, kerana mereka adalah orang yang pada waktu itu suka menjawab para isteri baginda. Mereka adalah sebahagian mereka suka menjawab kata-kata baginda, dan mereka juga adalah orang yang pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ada melakukan beberapa perkara yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Tapi Nabi tidaklah menceraikan isteri-isteri baginda. Terus 3690 baca. Dan sebenarnya kisah yang kita baca ini memaparkan kepada realiti kehidupan. Dan itulah realiti perkahwinan. Kadangkala ada bahagia, kadangkala adanya pasang surut. Maka masing-masing daripada suami dan isteri adalah melengkapi di antara satu sama lain. 3690 baca sanad dia. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata dalam riwayat ini, lamma tazala nabiyullah nisa'ah, apabila baginda telah memisahkan diri baginda daripada isteri-isteri baginda, maka Nabi SAW pada waktu itu menjauhkan diri daripada mereka lebih kurang 29 hari. Dan Nabi duduk di sebuah loteng kecil yang berada di bahagian atas rumah baginda. Qala, maka berkata Umar, dakhaltul masjid, maka aku telah masuk ke dalam masjid, fa idzan nasu yankutuna bil hasa, maka adalah para sahabat baginda kebanyakannya sedang mengguriskan pada tanah dengan batu kerikil. Mereka ambil batu kerikil sebab dalam zaman dulu Masjid Nabawi memang adalah pasir, tanah dan batu kerikil. Maka mereka ambil dan mereka guriskan pada tanah. Wa yaqulun, dan mereka berkata, talaqa Rasulullah nisa'ah, Nabi telah menceraikan isteri baginda. Itu yang mereka sangka, itu yang mereka anggap, sebab mereka lihat Nabi memisahkan diri daripada isteri baginda. Wa dzalika qabla an yu'marna bil hijab, dan adalah ketika itu adalah sebelum para isteri baginda diperintahkan untuk berhijab. Hijab bermaksud adalah ketika itu para isteri baginda mereka boleh berkata bersemuka dengan para sahabat. Bila dah turunnya ayat hijab, maka mereka perlu pada waktu itu segala-galanya daripada sebalik tabi'. Berkata Umar, fakultu, maka aku pun berkata kepada diriku, la'alamanna dhalikal yawm, pasti dan pasti aku akan menyelidiki perkara tersebut hari ini. Adakah benar-benar Nabi telah menceraikan isteri baginda? Qala, berkata Umar, fadakhaltu ala Aisyah, maka aku pun telah masuk menemui Aisyah. Lalu aku bertanya, ya binta Abi Bakar, wahai anak perempuan Abu Bakar, aku ada balagha min sya'niki an tu'zi Rasulullah, adakah daripada urusan kamu telah sampai ke tahap menyakiti Nabi? Maka berkata Aisyah, mali walak,
apakah kaitan kamu wahai Umar dengan daku? Alaika bi'aibatika, hendaklah tuan menasihati bi'aibatika, anak tuan, iaitu Hafsah. Aibah bermaksud sesuatu yang dekat dengan seseorang. Yang dimaksudkan di sini adalah anak perempuan Umar, iaitu Hafsah. Berkata Umar, fadakhaltu ala Hafsah binti Umar, maka aku pun telah masuk menemui anak perempuanku Hafsah. Faqultu laha, maka aku telah berkata kepada Hafsah, wahai Hafsah, aku ada balagha min sya'niki an tu'dhiya Rasulullah. Adakah daripada urusan kamu telah sampai ke tahap menyakiti Nabi? Wallahi, demi Allah, laqad alimti, demi sesungguhnya kamu sendiri tahu, anna Rasulullah la yuhibbuki, sesungguhnya Nabi SAW tidaklah mengasihi kamu. Umar bin Khattab sengaja berkata begitu nak menyedarkan anak perempuan dia. Demi Allah, sesungguhnya Nabi SAW tidaklah menyukai kamu. Walaula ana, dan kalaulah tidak kerana kedudukan ayah kamu Umar di sisi Nabi, la talaqaki Rasulullah, pasti Nabi telah menceraikan kamu. Fabakat, kata Umar, maka anak perempuanku Hafsah telah menangis, asyaddal buka, dengan begitu teruk, dengan begitu banyak. Fakultu laha, maka aku pun bertanya kepada Hafsah, aina Rasulullah, di manakah Nabi? Qalat, berkata Hafsah, huwa fi khizanatihi, baginda berada di bilik penyimpanan barang, fil masyrubah, di loteng. Nabi ada sebuah loteng, bilik kecil di atas rumah Nabi. Fadakhaltu, maka kata Umar, maka aku pun ingin masuk menemui Nabi. Fa idza ana bi Rabah, maka adalah di hadapanku Rabah, yang merupakan seorang hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam, qa'idan, sedang duduk, ala uskufatil masyrubah, di depan pintu loteng, yang mana dia menjaga pintu bilik Nabi daripada sesiapa masuk, sebab Nabi tak nak berjumpa dengan sesiapa. Mudallin rijlaihi ala naqirin min khashab, beliau pada waktu itu menggantungkan kakinya, maksudnya melunjurkan kakinya, ala naqirin, pada sebatang kurma, daripada sebatang kayu, sebatang kayu daripada pohon kurma. Naqirin min khashab bermaksud, kata para ulama, kata Imam Nawawi, pada baris yang keempat kita boleh nampak, maka maksud daripada naqirin min khashab adalah jiz'un fihi daraj, maksudnya batang kurma, daripada batang kurma tersebut maka telah dibuat anak tangga, maka daripada batang kurma tersebut dibuat anak tangga, ditoreh, ataupun pada waktu itu dijadikan batang kurma tersebut berbentuk anak tangga, dan itulah yang Nabi gunakan untuk turun naik daripada loteng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana tadi? Okey. Wa huwa jiz'un, maka Umar bin Khattab menerangkan apakah maksud naqirin min khashab. Wa huwa jiz'un, dan ianya adalah sebatang satu batang pohon kurma, yarqa alaihi, yang di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah naik, wa yanhadir, dan turun. Maka batang kurma tersebut diletakkan untuk Nabi naik, dan telah ditorehkan batang kurma tersebut menjadi seperti bentuk anak tangga. Fanada itu, maka aku pun telah menyeru, ya Rabah, wahai Rabah, ista'zin li indaka ala Rasulillah, mintalah kepada Nabi untuk aku dapat bertemu dengan Nabi. Fanadhara Rabahun ilal ghurfah, maka Rabah telah melihat ke dalam bilik. Summa nadhara ilayya, dan kemudian Rabah telah melihat kepadaku, dan dia diam. Maksudnya Nabi tak bagi izin. Kemudian aku berkata lagi dengan suara yang kuat, ya Rabah, wahai Rabah, ista'zin li indaka ala Rasulillah, mintakanlah izin untukku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Umar nak bertemu dengan Nabi. Maka sekali lagi Rabah telah melihat ke dalam bilik Nabi, ke dalam loteng Nabi. Kemudian dia melihat balik kepadaku, dan dia tidak berkata apa-apa. Summa rafa'tu ra'si, kata Umar bin Khattab, dia tidak mahu mengalah. Dia telah meninggikan lagi suaranya lebih daripada sebelum ini. Dia berkata, wahai Rabah, ista'zin li indaka ala Rasulillah, mintalah izin untukku untuk aku dapat bertemu dengan Nabi SAW. Sebenarnya Umar bin Khattab nakkan Nabi SAW mendengar. Maka bila kali ketiga,
Maka kata Umar, fa inni adhunnu anna Rasulullah SAW dhanna anni ji'tu min ajli Hafsah. Maka berkata Umar, maka sesungguhnya aku tahu yang Nabi SAW menyangka yang aku ingin berjumpa dengan Nabi kerana urusan Hafsah. Maka Nabi tak nak aku berjumpa dengan Nabi dan bercakap tentang Hafsah. Sebab Hafsah itu adalah anak Umar. Wallahi, kata Umar, demi Allah, la in amarani Rasulullah, kalaulah sekiranya Nabi memerintahkan aku bidarbi unukiha, untuk aku memenggal kepala Hafsah, la adribanna unukaha, pasti aku akan penggal kepala Hafsah kerana Nabi. Itu dahsyatnya para sahabat. Mereka mencintai Nabi lebih daripada anak, lebih daripada segala-galanya. Maka sebab itu Umar bin Khattab berkata dengan kuat perkara tersebut supaya Nabi dengar yang dia nak jumpa dengan Nabi bukan langsung tentang anak perempuan dia. Wa rafa'tu ra'si, dan bila aku mengatakan begitu, aku telah mengangkatkan suaraku, kata Umar. Fa'auma ilayya anirqah, maka Rabah telah mengisyaratkan kepadaku untuk aku naik ke atas. Kata Umar, fadakhaltu ala Rasulillah, aku telah masuk menemui Nabi wa huwa muttaji'un ala hasir, maka baginda sedang berbaring di atas sebuah tikar. Fajalastu, maka aku telah duduk. Fa'adna alaihi izarah, maka baginda pada waktu itu telah menarik ke atas baginda kain untuk menutupi badan baginda. Maksudnya baginda tidak memakai pakaian kecuali hanya kain, maka baginda telah menarik kain untuk menutup badan baginda. Walaysa alaihi ghairuh, dan tidak ada yang lain pada tubuh badan baginda. Wa idzal hasir, sedangkan tikar telah meninggalkan kesan pada sisi badan baginda. Maksudnya ada kesan-kesan tikar pada badan Nabi SAW. Fanadhartu bi basari fi khizanati Rasulillah. Kata Umar, aku telah melihat dengan mataku pada bilik Nabi SAW, pada loteng Nabi SAW tersebut. Fa'idha ana bikubdatin min syair, maka aku melihat hanya ada segenggam tepung bali nahwa sa', yang pada waktu itu kadarnya lebih kurang satu gantang. Wa mithlaha qaraza, dan seumpamanya pada waktu itu ada sedikit tanaman qaras. Qaras ini adalah selalunya daun yang digunakan untuk menyamak kulit. Maka ada sedikit qaras yang terletak di penjuru bilik. Wa idza afikun mu'allakun, dan kemudian adanya kulit yang tergantung. Qala, berkata Umar, fabtadarat aynaya, maka kedua mataku telah menitiskan air mata. Dia menangis. Tengok pada waktu itu dahlah Nabi SAW sebulan duduk sendiri berjapa pada waktu itu kerana kecewa dengan isteri-isteri baginda. Kemudian dekat dalam bilik Nabi pun tak ada apa-apa. Maka Nabi bertanya, kenapa kamu menangis wahai Umar? Qultu, aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa ma li la abki, kenapa aku tidak patut menangis? Wa hadzal hasiru qad athara fi jambik, padahal tikar ini telah meninggalkan kesan pada tubuh badan kamu. Wa hadhi khizanatuka la ara fiha illa ma ara, dan bilik kamu ini, loteng kamu ini, tak ada apa-apa kecuali apa yang aku nampak dengan mataku. Wa dzaka Qaisaru wa Kisra, padahal Raja Rom dan juga Raja Farsi, fi thimari wal anhar, mereka bergelumang dengan buah-buahan dan juga dengan air sungai yang mengalir di sekeliling mereka. Wa anta Rasulullah, sedangkan Tuhan adalah utusan Allah. Wa safwatuh, dan juga adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan insan yang dipilih oleh Allah. Wa hadhihi, dan inilah keadaan lotengmu ataupun bilik kecilmu wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, ya ibn al-Khattab, wahai anak al-Khattab, ala tardah, adakah kamu tidak suka antakuna lana al-akhirah, bahawa untuk kami adalah akhirat, walahumud dunya, dan bagi mereka adalah dunia. Maka Umar bin Khattab pun berkata, bala, bahkan wahai Rasulullah. Qala, maka berkata Umar, wa dakhaltu alaihi hina dakhaltu wa ana ara fi wajhil ghadab. Kata Umar, sewaktu aku masuk bertemu dengan Nabi, aku boleh nampak ada kesan kemarahan pada wajah Nabi SAW. Fakultu, maka aku pun berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ma yashukku alaika min sya'nin nisa, apakah yang menjadikan kamu kecewa, kamu marah daripada urusan isteri-isteri kamu? Fa in kunta tallaqtahunna, maka Umar bin Khattab pada waktu tu nak
menggembirakan Nabi. Kata Umar, sekiranya Tuan ingin untuk menceraikan mereka semuanya, fa innallaha ma'aka, maka Allah akan bersama dengan pilihanmu, wa malaikatahu, begitu juga para malaikat, dan Jibril dan Mikail, wa ana wa Abu Bakar, serta aku dan Abu Bakar, walaupun itu berkaitan anak perempuan kami pun akan bersama dengan keputusan kamu, bersama dengan orang-orang beriman. Wa qallama takallamtu, kata Umar, dan tidaklah aku berkata-kata, wa ahmadullah, dan aku memuji Allah, bikalamin, dengan ucapanku, illa rajautu an yakuna Allahu yusaddiqu qawli alladhi aqul, kecuali aku amat sedikit berharap. Qallama itu kembali kepada rajautu. Qallama rajautu, kecuali aku amat sedikit berharap yang Allah akan membenarkan kata-kataku yang telah aku ucapkan. Maka kemudian turunlah ayat berkenaan tentang kata-kata Umar di dalam surah At-Tahrim ayat yang kelima, di mana Allah berfirman, asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilah. Asa, ayat ini diterjemahkan dengan asa in tallaqakunna. Sekiranya ataupun boleh jadi jika Nabi SAW menceraikan isteri-isteri baginda, Rabbuhu, maka Allah Subhanahu wa taala ayyubaddilahu, akan menggantikan untuk baginda azwajan, isteri-isteri yang lain, khairam minkunna, yang lebih baik daripada kamu wahai ummahatul mukminin. Maka Allah memberi amaran kepada para isteri Nabi agar jangan mereka menyakiti Nabi, sebab Allah boleh menggantikan mereka dengan wanita yang lebih baik kalaulah Nabi buat keputusan untuk menceraikan mereka. Tapi Nabi tak menceraikan isteri-isteri baginda. Wa in tadhahara alaih, kemudian kata Umar dalam ayat yang lain, pada ayat yang keempat surah At-Tahrim, Allah berfirman, wa in tadhahara alaih, dan jika kamu berdua, iaitu Hafsah dan Aisyah, kamu berdua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saling bantu-membantu untuk melakukan sesuatu. Tazahara maksudnya tolong menolong melakukan sesuatu, alaihi, untuk menyakiti, menyusahkan baginda, maka Allah mengingatkan, fa innallaha huwa maulah, maka sesungguhnya Allah adalah pembela Nabi, wa Jibril, begitu juga Jibril, wa salihul mu'minin, dan orang-orang salih daripada kalangan orang beriman, wal malaikatu ba'da dzalika zahir, begitu juga para malaikat juga akan menjadi penolong baginda. Maka ayat ini bertepatan dengan kata-kata Umar bin Khattab, yang mana apapun Nabi buat keputusan, mereka akan sentiasa menyokong Nabi. Maka berkata Umar, wa kanat Aisyah bintu Abi Bakar wa Hafsah, maka kata Umar bin Khattab, dan adalah Aisyah dan Hafsah, mereka berdua inilah yang dimaksudkan dalam ayat yang keempat surah At-Tahrim, tazaharani ala sa'iri nisa'in Nabi, mereka telah saling tolong menolong untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam isu yang kita tahu beberapa perkara, iaitu berkenaan tentang mereka membuat perancangan bahawa mulut Nabi berbau supaya Nabi tidak lagi minum sesuatu di rumah Zainab ataupun Hafsah. Begitu juga mereka ada merancang untuk meminta ditambahkan nafkah, walhal Nabi dah bagi nafkah ikut apa yang Nabi mampu, dan beberapa perkara yang lain. Maksudnya bukanlah mereka merancang pada waktu itu benda-benda yang lain, tapi maksudnya benda-benda yang menyakiti perasaan Nabi SAW. Maka akhirnya Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, atallaqtahunna, adakah kamu telah menceraikan isteri-isteri kamu? Maka baginda menjawablah, tidak. Qultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni dakhaltul masjid, sesungguhnya tadi aku masuk ke masjid, wal muslimun, dan orang-orang Islam, yankutuna bil hasa, mereka sedang sibuk mengguriskan pada tanah dengan batu kerikil, dan mereka kerap berkata, Nabi telah menceraikan isterinya, baginda telah menceraikan isteri dia. Maka Umar bin Khattab meminta izin, afa anzilu, adakah boleh aku turun kepada mereka, fa ukhbirahum, dan aku khabarkan kepada mereka, annaka lam tutalliqhunna, yang kamu tidak menceraikan isteri-isteri kamu. Maka baginda menjawab, ya, in syi'ta, jika kamu mahu.
Falam azal uhaddithuh. Kata Umar bin Khattab, aku terus menerus bercakap dengan Nabi hatta tahassara, sehingga hilangnya al-ghadabu, kemarahan daripada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hatta, sehingga kasyara, terzahirnya gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadhahika, ketika mana Nabi tersenyum. Daripada sini juga kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang mana sunnah apabila seseorang itu di dalam keadaan marah, maka kita pada waktu itu cuba menghilangkan kemarahan dia dengan bercakap, dengan cuba menjadi pendengar yang baik, dengan pada waktu itu cuba menyibukkan diri dia, mengalihkan perhatian dia seperti mana yang Umar bin Khattab lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya kita curahkan lagi kemarahan dia, kita menjadikan dia lebih marah. Tapi sunnah untuk kita menghilangkan kemarahan daripada orang yang sedang marah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wa kana min ahsanin nasi thaghra, dan adalah Nabi orang yang paling indah senyuman Nabi. Kata Umar bin Khattab, kalaulah Nabi senyum, maka Nabi adalah orang yang paling indah senyuman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma nazala Nabiullah, selang beberapa ketika, bukanlah pada hari yang sama, Nabi SAW telah turun daripada loteng Nabi, fanazalat, maka Nabi telah turun. Apa kata Umar? Fanazaltu, kata Umar, aku ketika mana nak turun daripada loteng Nabi, menggunakan batang pohon kurma yang dijadikan sebagai tangga, atashabbathu bil jizi', aku perlu memegang akan batang kurma tersebut. Namun Nabi SAW bila Nabi turun, ka'annama yamshi 'alal ardi ka'annama yamshi 'alal ard, seolah-olah Nabi berjalan di atas bumi yang mendata, ma yamassuhu biyadih, Nabi tak perlu pegang apa-apa. Fakultu, maka bila Nabi turun daripada loteng rumah Nabi, Umar berkata, wahai utusan Allah, innama kunta fil ghurfah 29, Tuan telah berada di dalam bilik baru 29 hari, dan Tuan telah bersumpah yang mana Tuan tidak akan kembali kepada isteri-isteri Tuan selama 1 bulan. Maka masih lagi ada 1 hari. Sebab Umar bin Khattab ingat, sebulan mestilah 30 hari. Maka Nabi SAW bersabda, inna syahra, sesungguhnya sebulan, perkiraannya kadangkala adalah 29 hari. Sebab itu dalam kalender Islam, bulan Islam antara 29 ke 30 hari. Fakumtu ala babil masjid, maka kata Umar, aku telah berdiri di pintu masjid dan aku telah menyeru dengan suaraku yang paling kuat, lam yutallik nisa'ah, Nabi tidak menceraikan isteri-isteri baginda. Maka telah turunlah ayat ini pada waktu itu nak mengajar kepada umat Islam agar tidak mempercayai persepsi ataupun berita-berita yang tidak sahih. Maka turunlah ayat daripada surah An-Nisa ayat yang ke-83. Wa idza ja'ahum, dan apabila datang kepada mereka umat Islam, amrun, sesuatu berita, minal amni, sama ada berita yang mendatangkan keamanan, awil khawfi, ataupun ketakutan, adza'u bih, mereka suka untuk terus menghebahkan dia. Dan inilah kadang-kala sifat kita. Bila nampak je berita di mana-mana, kita terus sebar. Kita tidak pada waktu itu menyelidikinya terlebih dahulu. Terus lagi-lagi berita-berita yang kuat memainkan sentimen-sentimen yang tertentu, kita terus sebar. Maka Allah menegur orang-orang beriman, apabila datang kepada mereka, janganlah mereka terus sebar. Allah menegur mereka, walau radduhu ila rasul, dan kalaulah sekiranya mereka kembalikan sahaja berita tersebut ila rasul, kepada Nabi SAW, wa ila ulil amri minhum, ataupun kepada orang-orang yang menguruskan urusan mereka, pemimpin dan pemerintah mereka, la'alimah, maka pastilah akan mengetahui, alladzina yastanbituna, orang-orang yang layak mengambil keputusan daripada kalangan mereka. Maka sepatutnya bila ada berita, maka selidik terlebih dahulu. Janganlah terus ketika itu menyebarkan tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Maka kata Umar bin Khattab, fakuntu ana, maka dalam ayat tersebut surah An-Nisa ayat 82 kata Umar, maka akulah orang yang pada waktu itu dimaksudkan sebagai alladzina yastanbitunahu minhum wa anzalallahu ayat at-takhir, dan sesudah itu
Allah menurunkan ayat memberi pilihan kepada baginda Nabi SAW berkenaan tentang urusan isteri-isteri baginda Nabi SAW. Allah bagi pilihan kepada Nabi SAW untuk memilih memberi pilihan kepada isteri Nabi. Kalaulah mereka nak hidup dengan Nabi, mereka kena terima kesederhanaan Nabi. Kalaulah mereka nak berpisah daripada Nabi, maka Nabi akan ceraikan mereka dengan cara baik dan Allah akan kurniakan rezeki kepada mereka. Namun semua isteri Nabi memilih untuk terus tinggal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3691 baca sanad dia. Okey tak kita berhenti sini. Dah 8.30 dah. Para pelajar pun nak balik pukul 9. Kita berhenti sini, insya-Allah kita sambung nanti pukul berapa nanti ada kat madrasah? Okay, insya-Allah nanti kita akan maklumkan semula, insya-Allah. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kepada yang beri gift, yang bantu share, kongsikan. Terima kasih semua. Kita akan sambung hadis yang berikut tentang Nabi SAW dan para ummahatul mukminin 3691 pada sesi yang berikutnya.